Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ain binti Yahya. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan dan isi seterusnya. Seperti yang kita sedia maklum, tulisan Jawi merupakan tulisan sinonim dengan bangsa Melayu dan umat Islam. Ia merupakan tulisan Arab yang telah disesuaikan dengan bahasa Melayu menerusi beberapa perubahan dan penambahbaikan. Menurut sejarah, tulisan ini telah wujud di Nusantara sejak zaman awal Islam, iaitu pada abad ketiga Hijrah. Tulisan Jawi memainkan peranan yang besar terhadap pembinaan tamadun dan merupakan lambang dan simbol yang mewakili bahasa dan entiti orang Melayu sebagai kaum berbumi. Hal ini termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan tulisan ini sebagai bahagian daripada bahasa Melayu. Salah satu faktor berlakunya bantahan terhadap tulisan Jawi adalah berpunca daripada sikap Calvinis. Sikap Calvinis merupakan sifat yang menunjukkan pendirian atau semangat keterlaluan atau melampau dalam memperjuangkan kepentingan kaum atau golongan tertentu. Sebagai contoh, Donzong mendesak supaya lembaga sekolah dibenarkan membuat keputusan dalam isu pembelajaran Jawi di sekolah vernacular. Hal ini telah menggambarkan sikap Calvinis dalam diri mereka. Mereka telah sedang upaya menolak tulisan Jawi dilaksanakan dalam silibus di sekolah vernacular. Ini membuktikan mereka berpegang pada pendirian atau semangat keterlaluan dalam memperjuangkan imej dan identiti kaum masing-masing. Hal ini menyebabkan mereka suka untuk menerima budaya dari kaum lain. Perlu adanya sikap toleransi dan berfikiran terbuka dalam hidup bermasyarakat. Sikap toleransi dan fikiran terbuka ini sangat penting, terutamanya bagi masyarakat berbilang kaum di negara kita. Di sini saya dapat kaitkan dengan akulturasi, di mana akulturasi merupakan proses menerima unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza. Akulturasi ini tidak menyebabkan masyarakat kehilangan identiti asal masyarakat penerima. Jika unsur budaya diambil itu diolah dengan baik, maka tindakan ini akan memberi kesan yang baik kepada sesuatu masyarakat. Tulisan Jawi boleh dijadikan sebagai seni kaligrafi had yang terbuka kepada sesiapa sahaja yang ingin mencuburi minat, tidak kira kaum, agama dan bangsa. Sebagai contoh, seorang wanita berbangsa Cina yang dikenali sebagai Kang Pok Kiu telah mempelajari tulisan Jawi ini selama 70 tahun. Beliau berpendapat bahawa tulisan Jawi merupakan lambang persatuan kaum dan kebersamaan sebagai rakyat Malaysia. Okey, sekian itu saja pada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya yang sudah membentang sebentar tadi. Nama saya Al-Nur Najia binti Nur Rosli dan saya akan teruskan perbincangan atau perbentangan ini dengan punca mengapa berlakunya bantahan terhadap tulisan Jawi di Malaysia. Rakyat Malaysia tidak mempunyai roh dan kejiwaan terhadap tulisan Jawi. Kita kena akui, kaum yang cenderung untuk membantah pengaplikasian tulisan Jawi dalam sistem pendidikan di Malaysia adalah kaum India dan kaum Cina. Dan kita juga kena faham kenapa berlaku bantahan terhadap mengapa mereka cenderung untuk melakukan bantahan. Kerana nenek moyang mereka berhijrah ke tanah Melayu pada pertengahan abad ke-18. Manakala tulisan Jawi mengalami kegemilangan pada abad ke-17. Oleh yang demikian, nenek moyang mereka tidak sempat mengalami zaman-zaman kegemilangan tulisan Jawi. Sebab itu, mereka ini kurang mempunyai roh terhadap tulisan Jawi dan tidak menjiwai semangat tulisan Jawi itu sendiri. Rakyat Malaysia tidak faham konsep tentang tulisan Jawi. Mereka cenderung untuk memikirkan tentang tulisan Jawi ini adalah salah satu ideologi untuk mengislamkan pelajar-pelajar, bukan Islam. Kita kena faham bahawa tulisan Jawi ini adalah sekadar sistem tulisan. Yang mana sistem tulisan ini adalah sistem tulisan yang unik. Kerana tulisan ini ditulis menggunakan huruf bahasa Arab. Namun, suku kata yang digunakan ataupun untuk mengeja perkataan-perkataan bahasa Melayu. Secara mudahnya untuk diterangkan, eja menggunakan bahasa Arab dan bila kita sebut perkataan yang dieja itu, bunyinya keluar dalam bahasa Melayu. Dan konsep inilah yang tidak difahami oleh sesetengah masyarakat di Malaysia.
Seterusnya, punca-punca yang membawa kepada bantahan ini boleh diatasi dengan memberi kefahaman kepada golongan-golongan yang kurang faham tentang konsep tulisan Jawi. Selain itu, kerajaan juga boleh memperhalusi cara pelaksanaan tulisan Jawi. Maksudnya, kerajaan boleh bagi informasi awal terlebih dahulu sebelum mengisytiharkan atau mengumumkan untuk tulisan Jawi ini dilaksanakan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Sekian daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana binti Mak Fazil akan membentangkan isi tulisan Jawi bukan agenda Islamisasi. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, Islamisasi merupakan usaha atau proses menjadikan patuh kepada atau sejajar dengan ajaran agama Islam yang mana bertujuan membendung penerapan budaya lain. Terdapat 9 pertubuhan menyatakan bahawa tulisan Jawi merupakan agenda Islamisasi. Antaranya ialah Persekutuan, Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia Donzong, Gabungan Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina Malaysia Jiaozong dan Gabungan Pertubuhan Cina Malaysia Huazong. Mereka menganggap bahawa apa sahaja tulisan yang menyerupai tulisan Arab merupakan ayat Al-Quran dan hal ini menyebabkan persatuan berkenaan menentang keras pembelajaran tulisan Jawi dan Qad di Malaysia. Mereka merasakan pembelajaran tulisan Jawi ini tidak dapat membantu meningkatkan penguasaan bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan pelajar di negara ini. Tindakan Donzong ini hanya akan menyebabkan berlaku perpecahan kaum dan hal ini turut dipersetujui oleh mantan Perdana Menteri negara ini yang ketujuh iaitu Tun Dr. Mahathir. Walau bagaimanapun, sesetengah rakyat yang bukan beragama Islam di negara ini tidak kisah sekiranya anak-anak mereka mempelajari tulisan Jawi dan mereka turut menyatakan kesedihan mereka bahawa tulisan Jawi ini merupakan tulisan yang telah digunakan sejak sebelum negara ini mencapai kemerdekaan. Dan sebagai contoh di Kelantan, tulisan kaligrafi Cina turut boleh ditulis oleh masyarakat yang berbangsa Melayu dan tulisan Jawi turut boleh ditulis dan dibaca oleh masyarakat Cina dan hal ini menunjukkan bahawa perpaduan mereka sangat kuat. Carangan saya ataupun langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan ialah mengadakan kempen secara atas talian mengenai fakta Jawi kerana kebanyakan pelajar dan masyarakat di negara ini mempunyai laman sesawang masing-masing. Selain itu, fakta tulisan Jawi juga boleh diletakkan di dalam buku teks pelajar sekolah rendah dan hal ini akan menyebabkan pelajar-pelajar berkenaan merasa lebih bersemangat untuk mengetahui fakta tentang tulisan Jawi. Walau bagaimanapun, ahli politik tidak perlu menjadikan isu tulisan Jawi sebagai isu politik kerana ianya hanya akan mengeruhkan lagi keadaan, sebaliknya menerangkan kelebihan tulisan Jawi kepada rakyat di setiap cawangan masing-masing. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan bagaimana pengaruh media massa boleh menjadi punca tulisan Jawi itu diketepikan. Media massa adalah merupakan salah satu teknologi moden yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan juga berkomunikasi. Sebagai contoh, media massa adalah Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya. Melalui media massa, kita boleh menerima pelbagai maklumat dan informasi secara terbuka daripada pelbagai sudut. Maklumat-maklumat dan informasi yang diterima daripada media massa ada kalanya adalah maklumat yang betul dan maklumat yang tidak betul atau tidak sahih. Jadi, sebagai pengguna yang bijak ataupun pengguna media sosial yang bijak, kita harus menapis segala maklumat yang diterima daripada media massa. Kebelakangan ini, kita mendengar salah satu isu yang timbul di media massa adalah isu mengenai tulisan Jawi yang ditentang hebat oleh sekelompok masyarakat. Terdapat sekumpulan masyarakat yang lantang menentang cadangan yang dikemukakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memasukkan tulisan Jawi ke dalam sistem pendidikan sekolah jenis kebangsaan. Dong Jiaozong yang merupakan Persatuan Sekolah-Sekolah Cina Malaysia menentang sekeras-kerasnya pelaksanaan tulisan Jawi di sekolah jenis kebangsaan. Tindakan Dong Jiaozong telah menimbulkan pelbagai reaksi masyarakat, terutamanya di media sosial apabila tindakan tersebut telah mendapat kecaman hebat daripada segenap masyarakat dan netizen. Sehingga hari ini masih tiada lagi kata putus mengenai pelaksanaan tulisan Jawi di sekolah jenis kebangsaan. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana ia
telah mengganggu gugat semangat perpaduan yang telah tercipta sekian lama. Sebagai rakyat Malaysia yang bijak, kita haruslah bersatu hati mengekalkan semangat perpaduan yang telah terbentuk sekian lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noliana binti Nayan. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan tulisan Jawi bukanlah punca perpecahan kaum. Penguasaan tulisan Jawi dalam generasi muda pada masa kini amatlah rapuh. Namun ini bukanlah punca utama mengapa martabat tulisan Jawi itu diangkat kembali sebagai khazanah warisan bangsa. Hal ini demikian kerana tulisan Jawi ini diangkat kembali bagi menghasilkan pemikiran pelajar yang mampu menguasai pelbagai bidang ilmu dengan begitu mudah. Penguasaan satu ilmu ini berkait rapat dengan peranan seorang guru. Hal ini menunjukkan bahawa guru memainkan peranan penting dalam menyampaikan suatu ilmu. Guru perlu mempunyai strategi serta kreativiti sendiri bagi menyampaikan ilmu tersebut. Seorang guru merupakan tonggak utama dalam pembelajaran. Oleh itu mereka perlu menunjukkan sikap yang baik bagi dicontohi oleh para pelajar. Setiap guru perlulah bersedia sebelum memulakan pelajaran. Hal ini demikian dapat membantu guru itu bersedia terlebih dahulu apabila mereka mengajar, mereka akan dapat menjawab persoalan pelajar yang di luar jangkauan dengan begitu mudah. Oleh itu pelajar mudah memahami apa yang guru ajar serta dapat menarik minat mereka. Guru juga perlu menggunakan kreativiti masing-masing dalam menyampaikan ilmu tersebut berdasarkan era pada masa kini. Namun kreativiti itu tidaklah melanggar silibus yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Selain itu, guru juga berdasarkan pengajaran yang disampaikan oleh guru juga dapat menerapkan nilai yang mungkin selama ini disalahertikan oleh masyarakat bahawa tulisan Jawi ini hanya untuk orang Islam sahaja. Benda ini guru dapat menerapkan sifat itu dalam kalangan pelajar dan pelajar juga dapat memberitahu kepada keluarga mereka berkaitan peranan tulisan Jawi yang sebenarnya dalam pembelajaran. Oleh itu melalui pembelajaran dan pengajaran ini dapat sedikit sebanyak dapat membantu dalam mengelakkan berlakunya perpecahan kaum. Dalam mengelakkan berlakunya perpecahan, guru merupakan tunjang utama dalam sistem pendidikan negara yang memainkan peranan penting dalam melaksanakan kurikulum serta teras dalam menentukan standard mutu keberkesanan dalam sistem pendidikan. Bagi menyelesaikan masalah ini, pihak kerajaan boleh melakukan seminar bagi membina kembali jati diri seorang guru. Hal ini demikian guru juga merupakan seorang manusia yang biasa yang mempunyai kesilapan. Apabila kerajaan telah menganjurkan motivasi ataupun kursus ini, ia dapat meningkatkan kembali jati diri serta sifat kebertanggungjawab seseorang guru terhadap muridnya. Melalui kursus ini, seseorang guru itu akan mudah tersedar tentang kesilapan yang mereka lakukan yang sebelum ini hanya dipandang sebagai suatu perkara yang mudah sahaja. Kadang-kadang mereka terlepas pandang sesuatu perkara yang dapat memburukkan imej mereka sebagai seorang guru. Amalan pengajaran merupakan satu medium yang digunakan dalam sebuah sistem pendidikan yang merupakan proses pendidikan bagi mencapai matlamat bagi mereka modal insan yang berkualiti, cemerlang, berminda kelas pertama dan seterusnya berpendidikan bertaraf dunia. Oleh itu, melalui cara ini guru akan mudah tersedar serta mampu membina kreativiti atau strategi dalam pengajaran mereka sendiri. Terima kasih.